السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد الحمد لله. اللهم يسر. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keridhaan Allah, kasih sayang Allah, dan kita mohon kepada Allah agar diberi kemudahan di dunia dan di akhirat, dan diberi kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita mengharapkan syafaat tersebut. Ya. Baik, kita masuk muka surat 307, kitab Mustika Hadis, jilid yang ketiga, ke surat 307. Bersedekahlah semasa peluang masih terbuka. Itu tajuk dia lah. Sebelum itu, kita ada membaca hadis yang ke-159. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-'abd mali mali wa innama lahu min malihi thalathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana ma siwa dhalik fa huwa dhahibun wa tarikuhu lin-nas. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita apa yang menjadi harta bagi kita. Yang sebenar-benarnya harta milik kita tu apa benda. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, seseorang itu selalu menyebut-nyebut dengan berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, hartaku. Padahal yang sebenar-benarnya yang menjadi harta bagi dia hanyalah 3 perkara sahaja. Bukan semua kita kata ini harta kita, harta kita. Memang betul, duit dalam bank tu atas nama kita, betul. Kita tu nama kita, yang ni nama kita, nama kita belaka. Duit dalam simpanan kat rumah pun duit kita juga, betul. Tapi betul ke dia jadi harta kita yang kita boleh ambil manfaat? Nabi kata tak. Yang jadi harta kamu sebenarnya 3 benda saja. Apa dia? Pertama, apa yang kamu belanjakan untuk makan minum kamu, lalu ia habiskan untuk itu. Apa yang kita belanjakan untuk makan minum, dan kita pun boleh makan dan boleh minum, itu harta kita lah. Itulah yang kita dapat. Yang kita tak boleh makan bukan harta kita, bukan milik kita. Kedua, ialah apa yang ia belanjakan untuk pakaian dan lain-lain keperluan hidup. Apa yang kita gunakan untuk keperluan hidup kita, dan kita beli pakaian, beli kenderaan, ni semua itu yang kita gunalah. Setakat itulah yang kita guna. Tapi duit dalam simpanan bank belum tentu milik kita. Duit dalam poket belum tentu milik kita, pasal kita tak gunakan lagi. Kita tak ambil manfaat lagi daripada duit tu. Kalau kita ambil manfaat, barulah itu jadi harta kita.
Selagi mana kita tak ambil manfaat daripada duit tu, belum tentu milik kita. Yang ketiga, apa yang ia sedekahkan. Apa yang ia sedekahkan, lalu ia simpan sebagai simpanan tetap untuk kebaikannya di akhirat. Yang lain daripada itu, maka semuanya akan lenyap dan akan ditinggalkannya kepada orang ramai, iaitu waris-warisnya. Apa yang kita sedekahkan pada orang, kita guna untuk wakaf, bantu orang, itu harta kita. Itu harta kita. Pasal sedekah tu, wakaf itu Allah simpan benda tu untuk kita di akhirat. Itu milik kita. Orang lain tak boleh ambil. Ada pun dalam poket ni kadang-kadang milik waris. Duit dalam bank kadang-kadang milik waris apabila orang tu dah meninggal. Habis? Duit dalam poket kadang-kadang milik foreman, milik doktor. Itu habis. Itu. Itu kata Nabi SAW, supaya kita carilah betul-betul harta tu. Kita dah ada nikmat, kita jadikan dia, duit dah ada, tukar dia jadi harta kita. Yang paling penting ialah pastikan sedekah itu benar-benar kita laksanakan. Sebab dia harta yang orang tak boleh nak curi. Harta yang orang tak boleh nak curi. Simpanan-simpanan ni orang boleh curi lagi. Baik. Tajuk hari ini ialah bersedekahlah semasa peluang masih terbuka. Ada di kalangan manusia Allah beri peluang. Peluang boleh bersedekah. Allah bagi dia kemampuan, harta yang lebih daripada mencukupi. Lebih daripada mencukupi. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada kita, ketika kamu ada peluang tu, sedekahlah. Tapi mengikut cerita lain, sedekah ni tak kira sama ada, asalkan lebih daripada keperluan, maka boleh sedekahlah. Sama ada banyak ke, sikit ke, ikutlah. Tapi sedekah. Bukan nak tunggu kaya baru sedekah, bukan. Ini salah ni. Bukan tunggu kaya baru sedekah. Sedekah ni bila ada lebihan daripada keperluan. Katalah dia perlu guna satu hari RM50 untuk sewa rumah dia, untuk anak dia, untuk dia makan minum dia, kan, RM50. Dalam poket dia lebih daripada RM50. Mana lebihan lah. Itu ada lebihan. Lebihan. Maka dia suruh sedekah lah. Cari peluang ketika mana ada peluang tersebut. Peluang ni bukan selalu datang. Yang kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahih takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رواه البخاري. Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah yang mana satukah yang lebih besar pahalanya? Saya buat macam-macam sedekah, begini. Maka dia tanya, daripada banyak-banyak sedekah ni, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Nabi pun menjawab, sedekah yang lebih besar pahalanya ialah bahawa kamu bersedekah ketika mana kamu dalam keadaan sihat walafiat, dan ketika mana kamu dalam keadaan sangat-sangat sayangkan harta, dan ketika mana kamu dalam keadaan takut kepapaan, dan dalam keadaan kamu berharap-harap hendak menjadi kaya raya. Itu 4. Dan saya ulang balik. Sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya ialah sedekah ketika mana kamu sihat.
Ketika sehat, duit banyak, otak jauh dia fikir. Nak buat ni, nak makan ni, nak beli ni, nak tu. Asyik dia nak untuk dia. Tapi kalau orang tu dah semput, dah dia tak boleh nak berapa, tak boleh nak berjalan sangat, dia boleh sedekah. Sebab dia pun dah tak boleh nak buat apa-apa dengan duit. Tapi orang yang sihat ni, macam-macam dia fikir duit dia. Dia nak ambil faedah daripada duit dia. Ketika tu kamu sedekah, pahalanya banyak. Dan ketika mana? Yang kedua, ketika kamu sangat-sangat sayangkan harta. Ketika mana kamu sangat sayangkan harta tu, ketika kamu sedekah, pahalanya besar. Beza dengan awak, tak apalah yang ni. Bagi je lah. Pahala dapat. Tapi dia pun tak apa ingin sangat benda tu. Dia pun tak rasa sayang dengan benda tu. Dapat pahala sikit lah. Tapi pahala yang banyak mana? Pahala sedekah yang kita bagi pada benda yang kita sayang. Sayang harta tu. Banyak ni duit ni. Sayang. Dan kadang sayang kita sedekah, itu pahalanya besar. Yang ketiga, ketika mana kamu takutkan kepapaan. Kamu takutkan kepapaan. Kan macam tadi lah. Orang ni perlu RM50 belanjanya. Tapi kat dalam poket dia ada RM80. RM80. Ataupun RM70. Dia pun sedekah juga. Tetap dia sedekah. Padahal RM50 tu habis dah. Tinggal RM20. Besok entah macam mana entah. Tak tahu keadaan. Dia sedekah juga. Itu hebat. Itu sedekah yang pahalanya besar. Bukanlah dia pergi sedekah RM20 sampai habis dia. Tak, dia sedekahlah RM1 dia ke. Kan nisbah tu besar tu. Dia ada duit RM20. Dia sedekah RM1. Percentage dia besar tu. Kan? Banding kita ada RM2,000 tapi sedekah RM1. Kan beza. Itu pahala besar. Kan dia takut pada kepapaan. Nanti ada orang Allah uji dia yang ada duit sikit dia. Tiba-tiba orang datang minta bantuan. Dia kata kalau ni duit ni bagi kat dia, besok tak tahulah macam mana. Tapi dia bagi pasal dia yakin. Dia yakin apa? Semua benda yang kita bagi ni Allah akan gandakan 10 kali ganda. 10 kali. Itu paling kurang. Itu paling kurang. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Ada orang dia cakap dengan saya, Ustaz, saya nak belanja Ustaz makan. Sebelum tu saya cerita pasal sedekah ni lah. Ustaz, saya nak Ustaz pergi makan lepas pengajian. Okay. Saya kata, pasal apa? Saya nak buat bisnes sikit lah. Dia kata. Dia pun cerita. Bila makan tu dia cakap, saya ni Ustaz, sekarang ni saya tengah memerlukan duit. Dia memerlukan duit. Kalau ikut kita apa? Nak belanja? Memang tak belanja orang lah. Dia perlukan duit sekarang ni. Dia ada benda yang dia nak buat, dia nak perlukan duit. Jadi saya tanya dia, habis awak perlukan duit, Haji perlu duit, kenapa ajak saya pergi makan? Dia kata, inilah bisnes dia Ustaz. Inilah bisnes dia. Kalau saya nak duit, saya mesti keluar duit dulu. Tuan-tuan kan belajar ekonomi kan? Bisnes bukan main kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berani nak keluar, tuan-tuan tak akan dapat sesuatu. Tak? Pandai dia motivasi duit tu. Kan? Saya pun macam ni lah Ustaz. Sekarang ni saya belanja Ustaz ni pasal saya ada target, saya perlu duit. Sebelum sampai habis hari ni, saya perlu duit. Dia kata, besok saya nak guna duit tu. Jadi dia belanja. Dia kata dia tengok contoh kawan dia. Kawan dia pun macam tu. Kalau dia nak duit, maka dia akan sedekah, beri hadiah pada orang. Sedekah ke, beri hadiah ke, belanja. Pasal nak dapat duit balik. Dia kata apa yang kita nak, insya-Allah dapat Ustaz. Dia kata. Apa yang kita nak, insya-Allah dapat. Paling kurang 10 kali ganda dapat. Itu pahala besar. Pasal dia mengharapkan duit.
dia mengharapkan, dia memerlukan, dia beria-ria nak cari duit, tapi dalam masa keadaan macam tu pun dia boleh sedekah. Ini pahala besar. Boleh. Ini pahala. Tuan-tuan, cuba buat-buatlah, cuba buat-buat. Cuba buat. Ini cerita betul ni tuan-tuan. Bab sedekah ni memang macam tu. Lagi tuan-tuan keluar, lagi banyak masuk. Main saham tu, dapat sekali keluar ni dapat 10, dapat berapa persen, oh seronok orang. Oh, tapi yang ni lagi banyak percentage dia lagi banyak. Bagi lagi banyak keluar. Tak pernah ada cerita orang banyak sedekah, banyak bantu orang, tiba-tiba jadi papa kedana. Tak pernah ada. Itu tak pernah jumpa. Ini memang macam tu. Allah akan beri keberkatan di dalam hidup kita, sama ada kesihatan, harta kita, anak isteri kita, keluarga kita, Allah permudahkan. Allah permudahkan. Yang keempat, katanya, ketika mana kamu berharap-harap hendak menjadi kaya. Itu yang keempat. Ketika tu kamu berharap-harap nak jadi kaya, kamu kumpul, tapi dalam masa kamu nak jadi kaya, kumpul harta tu pun kamu tetap sedekah juga pada orang. Itu pahalanya besar. Okey, boleh 4. Pertama, ketika sihat walafiat. Yang kedua, ketika kamu sangat sayangkan harta. Yang ketiga, ketika kamu takutkan kepapaan. Dan yang keempat, ketika mana kamu berharap-harap nak menjadi lebih kaya lagi. Berharap nak jadi lebih kaya. Ketika tu kamu sedekah, pahalanya besar. Dan kata Nabi SAW, dan ingatlah, janganlah engkau bertangguh-tangguh untuk bersedekah. Ini cerita dia. Ingatlah, jangan kamu bertangguh-tangguh untuk bersedekah. Ada peluang, kamu buat. Tapi iyalah, syaitan ganggu kita, nafsu kita pun ganggu kita. Hang kamu bagi-bagi ni, nanti macam mana nanti? Kalau kamu susah nanti macam mana? Itu je. Dia kata nanti kalau kamu susah macam mana? Dia terbalik. Nafsu ni dia cerita terbalik. Agama kata, kalau kita sedekah, Allah beri gandaan lagi. Allah permudahkan. Tapi nafsu ni dia fikir sebaliknya. Kalau kamu bagi, nanti kalau kamu susah macam mana? Dia cerita macam tu. Kan heran tu. Faham tak saya? Itu nafsu yang cerita. Dia cerita yang terbalik. Dia takut-takutkan. Maka Nabi kata, janganlah kamu bertangguh-tangguh untuk bersedekah, sehingga apabila nyawa sampai ke kerongkong, ini dah sampai nak halkum nyawa tu, barulah kamu nak cakap, yang ini saya nak sedekah kepada si anu, yang ni saya nak sedekah pada si anu, yang ni saya nak sedekah kepada si anu. Tak payahlah ketika tu, sebab memang harta tu akan menjadi milik anak-anak kamu, isteri kamu dan sebagainya. Ketika tu dah akan jadi milik waris-waris kamu, dah bukan milik kamu dah. Kata Nabi SAW. Lepas tu harta kita, maka kita jadikan harta kita ni benar-benar modal bagi kita. Modal untuk kita, untuk buat pelaburan lah, modal untuk kita buat pelaburan. Hadis ini jelas maksudnya menarik perhatian umat Islam supaya bermurah hati memberi sedekah, derma dan khairat, ini kebaikan-kebaikan yang lain lah, sebelum timbulnya sesuatu halangan yang akan menyebabkan mereka tidak dapat bersedekah dan melakukan khairat. Ini kebaikan. Jadi kita punya neraca timbangan hidup kita ni berbeza tuan-tuan dengan apa yang agama cerita. Kalau kita perhati apa yang orang cakap kan, yang motivasi ni cakap, kadang-kadang kita cakap apa? Bang, sekarang ni tengah muda bang, duit ada, guna sungguh-sungguh bang. Dia cakap. Betul tak?
Ini tengah duit tengah ada ni, badan tengah sihat ni, guna macam-macam, guna duit tu bang. Pergi berjalan, pergi sana, pergi sini, pergi makan, pergi itu, pergi itu. Itu ada cerita. Tapi agama ajar lain. Kalau kamu ada peluang bersedekah, sedekah banyak-banyak. Kan lain itu. Cara berfikir itu lain. Bukan kata Islam kata jangan berjalan. Tak. Kamu nak seronok dengan harta itu, seronok. Tapi ingat, mesti kamu ingat tentang saham untuk akhirat kamu. Sedangkan itulah peluang. Itulah peluang. Lepas itu ada orang, dia bisnes, setiap kali keuntungan dia, dia ada portion dia, ada bahagian dia, dia beri untuk orang-orang tertentu, bantuan. Dia bagi tempat belajar lah, dia cari orang miskin lah, dia memang kerja dia. Setiap kali dia grup dia macam tu. Setiap kali dapat keuntungan, mesti keluar sikit. Itu baguslah tu. Walaupun dia kaya, dia perlu duit untuk berniaga. Tapi dia kata itulah punca keberkatan. Bila kita boleh keluarkan duit kita bantu orang lain, itulah punca harta akan datang, dan harta yang ada pada kita ni bertambah berkat. Betul dia orang tu bila bercakap tu kita pun meleleh air mata. Pasal memang betul dia buat. Bila buat baru rasa. Selagi tak buat kita tak tahu betul ke ni, betul ke ni. Bila buat baru tahu. Akhirnya orang ni dia seronok. Dia pun cari-cari orang. Sampai keluar pula. Kalau ada siapa-siapa yang nak bantuan, tolong beritahu. Sampai macam tu. Pasal dia nampak ini cara yang paling mudah untuk tarik harta. Allah akan bagi kemudahan. Begitulah. Tapi buat benda ni tuan-tuan, lawan dulu nafsu tu, lawan. Buat sikit-sikit lah. Malah hadis tadi ni, malah baginda pernah mengingatkan umatnya bahawa akan tiba satu zaman yang serba mewah. Pada ketika itu, orang yang hendak bersedekah akan membawa sedekahnya ke sana kemari, tetapi tidak ada sesiapa pun yang mahu menerimanya. Yang tadi itu dia tangguh. Bila nak mati barulah cakap ni bagi ni bagi ni, bagi. Masa tu mana ada nilai. Dia bila nak dekat mati tu tuan-tuan, dia cakap nak bagi ni, semua tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Dia kena waktu dia sihat itu. Jangan ketika dia nazak tu dia cakap harta saya separuh bagi pada masjid. Orang dah tak pakai dah. Sebab itu sakit yang membawa kematian. Kalau dia cakap nak bagi ni pada orang ni, bagi orang ni, itu semua tak boleh dipakai. Tak dipakai. Waktu sihat dia boleh. Akhirnya menyesal. Apatah lagi ketika itu ditunjukkan, inilah pahala kamu. Pahala apa? Pahala sedekah kamu. Masa itulah manusia menyesal. Sayangnya tak guna banyak-banyak harta ni mencari bekalan akhirat. Ketika itu manusia menyesal. Padahal banyak harta, banyak peluang yang boleh kita beri sedekah. Masa itulah kita menyesal. Kenapalah dulu tak bagi banyak-banyak. Bila kita tengok hasil dia. Sekarang ni kita tak ada kerja pasal kita tak nampak hasil. Pasal kita tak cuba. Tapi sedekah ni kalau kita cuba dekat dunia ni nampak hasil dia. Dia nampak hasil dia. Dekat akhirat bila dia tunjuk, barulah kita rasa ruginya kita. Dan yang kedua, hadis yang kedua yang kita akan baca ni, Nabi beritahu segera kita bersedekah. Jangan sampai masa ketika tu orang semua mewah, bila kita nak sedekah orang pun tak nak terima. Orang pun tak nak terima. Bila orang tak nak terima, habis jam lah kita. Kita nak sedekah orang tak nak terima. Rugi. Itu satu kerugian tuan-tuan. Pasal peluang untuk dapat pahala tertutup. Itu satu kerugian. Lepas tu orang ni bila dia nampak dia boleh tolong orang, dia pun tolong orang, itu suatu kebaikan bagi dia. Tapi orang yang bakhil, bila dia tengok ada orang yang dia boleh tolong, dia pergi lari tak nak tolong. Itu bakhil.
Ada peluang boleh tolong, tolong tuan-tuan. Sebab nanti suatu masa bila kita nak cari peluang, nak bantu orang, orang pun tak perlu bantuan. Ketika tu duit itu bukan jadi harta kita. Macam tadi, kalau sedekah baru jadi harta kita. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaluzna bihi min qillati ar-rijal wa kasrati an-nisa. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, akan datang kepada umat manusia suatu zaman yang mana ketika itu zaman yang serba mewah. Pada zaman itu orang yang hendak bersedekah walau dengan emas sekalipun akan membawa sedekah emasnya itu ke sana kemari, tetapi ia tidak mendapat seorang pun yang mahu menerimanya. Akan tiba satu zaman itu. Zaman tu orang senang lah. Bawa emas pergi sana, nak bagi tak nak. Orang tak nak. Dan pada zaman itu juga akan kelihatan tiap seorang lelaki diikuti oleh 40 orang perempuan yang mengharapkan perlindungan dan kawalannya, disebabkan bilangan kaum lelaki yang kecil jumlahnya dan ramainya kaum perempuan yang berganda-ganda bilangannya. Nanti akan datang satu zaman bilangan orang lelaki tak ramai, bilangan orang perempuan lebih ramai. Akan datang. Ketika tu perempuan ni mengharapkan kepada lelaki lah. Mengharapkan kepada lelaki. Ini pasal ada rakaman, tak naklah cerita banyak. Kalau tidak nyanyi perempuan tu. Itu Islam benarkan boleh kahwin sampai 4 itu memang ada hikmah dia. Kalau zaman itu perempuan ramai, laki sikit. Kalau laki hanya boleh kahwin seorang, yang lain perempuan tu nak buat macam mana tu? Perempuan-perempuan lain nak buat apa tu? Dia pun ada perasaan dia. Ada perasaan dia. Kalau tidak ada orang yang menjaga dia, maka boleh rosak. Itu antara hikmah dia, tuan-tuan. Baik. Kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya selalu bersedekah dan berkhairat semasa mereka masih mampu dan tidak ada sesuatu yang menghalangnya. Dan juga semasa sedekah mereka yang sedikit sekalipun masih ada orang-orang yang mahu menerimanya. Daripada dua hadis itu, itulah pengajaran yang kita boleh ambil. Ada peluang sedekah, sedekah, tuan-tuan. Ada ketika ada orang nak boleh terima sedekah tu, bagilah, mujurlah. Pasal tu kita bila beri bantuan kepada orang, sebenarnya siapa yang paling untung? Pasal tu kita bila bagi bantuan pada orang, kita jangan belagak sangat. Oh, tengok saya tolong dia. Tak. Kita tolong dia sikit kita bagi duit je, kita bagi makanan je. Tapi pasal dia boleh terima tu, makanan kita, duit kita, belanja kita, dia boleh terima tu, itu yang kita ucap terima kasih pada dia. Pasal ganjaran kita di sisi Allah tu lebih banyak daripada apa yang kita beri. Sebenarnya kita yang ucap terima kasih, pasal dia nak terima. Sebab benda yang kita dapat berbanding dengan apa yang kita beri pada orang tu jauh beza. Benda yang kita dapat tu lebih bernilai daripada apa yang orang tu dapat daripada kita. Tapi kita kan, takkan kamu tak cakap terima kasih gitu lah semua dia kan. Sebenarnya kita yang bagi itulah kita mujuk alhamdulillah, terima kasih banyak. Pasal apa? Pasal kamu terima tu. Lepas tu kita jangan kita rasa kita banyak kita hebat kita. Pasal tolong orang, tolong ni. Sebenarnya kita ucap terima kasih pasal ada orang nak terima. Gitulah, tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan untuk menambahkan pengetahuan umatnya. Nabi ini nak beritahu kepada umatnya, Nabi menerangkan beberapa perkara yang akan berlaku pada akhir zaman,
yang telah diketahui oleh baginda dengan perantaraan wahyu. Nabi ada hadis-hadis yang Nabi beritahu tentang apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku tu bila Nabi beritahu pasti zaman tu akan sampai. Pasti zaman tu akan sampai. Antaranya hadis, antaranya saya tak berapa ingat matan tu. Akan sampai satu zaman orang yang jujur dia kata menipu. Orang yang jujur dia kata penipu. Orang yang baik dia kata jahat. Dan orang yang penipu dianggap jujur. Orang yang jahat ni dianggap itulah yang baik. Akan tiba zaman tu. Pasal apa? Pasal pandai sangat yang kaki penipu ni berlakon, sehingga orang tak nampak yang jahat itu jahat, yang penipu itu penipu. Sampai nama. Macam yang ni hadis ni, perempuan, bilangan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Antaranya, di antara benda yang Nabi beritahu ialah dalam hadis ini, pertama, umat manusia akan mengalami zaman yang serba mewah dan makmur. Akan sampai zaman itu. Zaman semua orang rasa cukup, mewah dah. Kan dalam hadis, kan bila tanya bila kiamat, Nabi kata mana tahu. Kan? Tapi alamat kiamat tu tahulah. Kan? Yatatawaluna 'alal bunyan. Masing-masing berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi. Masing-masing. Dulu tak ada kasut, pengembala apa semua, tiba-tiba semua jadi hebat, mewah. Itu zaman tu akan datang. Sehingga pada zaman itu, zaman yang mewah itu, tidak ada orang yang mahu menerima sedekah. Walau sedekah itu berupa emas sekalipun, orang pun dah tak ingat. Pasal? Tak tahulah. Pasal dia pun dah banyak dah. Dia pun dah banyak nak simpan apa lagi. Yang ada pun tak pakai lagi. Gitu. Yang kedua, kata Nabi SAW daripada hadis tu, bilangan kaum perempuan akan meningkat berganda-ganda jumlahnya berbanding dengan kaum lelaki. Pasal apa jumlah ni meningkat? Banyak sebab lah. Banyak sebab. Antaranya kerana peperangan. Itu zaman dululah. Zaman sekarang ni ada juga antara sebab peperangan. Tapi kita tak ada peperangan pun. Kalau kita tengok bilangan anak kita, tak ada peperangan pun. Peperangan suami dengan isteri je lah kan. Tapi banyak-banyak anak tu mana? Laki ke perempuan? Berapa anak? 6. 3. Berapa lelaki? 1 lelaki, 2 perempuan. Nah ni Man berapa? 1 perempuan kan? Perempuan. Mi berapa Mi? Berapa? 4. 5. Berapa lelaki? Ni lelaki orang ramai ni. Berapa? 4 lelaki, 1 perempuan. Tengok tu. Haji berapa? 3. Berapa perempuan? 3 perempuan. Tengok tuan. Itu tak ada peperangan tu. Itu tak ada peperangan. Ramai anak perempuan. Saya 9 anak. 6 perempuan, 3 lelaki. 9 anak. Yang ramai perempuan. Tanya-tanya perempuan. Memang betul. Akan datang satu zaman itu, bilangan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Itu 1 ibu tu. 9 orang 1 ibu. Lepas tu sehingga katanya, sehingga dapat kelihatan dengan jelas tiap-tiap seorang lelaki pada zaman itu diikuti oleh berpuluh-puluh orang perempuan yang mengharapkan pertolongan dan kawalan daripada lelaki yang lain. Macam itulah keadaan. Lepas tu sekarang ni macam-macam benda lah yang berlaku, dan penyelamat dia siapa? Lelaki. Lelaki yang menyelamatkan perempuan itu. Baik, habis tuan-tuan. Itu keadaan yang akan berlaku. Lepas tu kita carilah peluang tuan-tuan. Ketika kita boleh menggunakan harta itu, maka kita gunalah harta itu sebaik-baiknya. Gunakanlah. Gunakan. Seterusnya tuan-tuan, sedekah jariah. Sedekah jariah ni banyak pula ni.
sedekah jariah. Tak payah baca lah tuan-tuan, banyak lah. Cukup lah tuan-tuan. Yang penting amal lah tuan-tuan. Habis nak buat macam mana ustaz? Sekarang ni susah sekarang ni, kan? Kerja pun tak berapa nak ada. Yang ada kerja pula dia kata gaji kena potong. Nak buat macam mana? Cari lah. Nak buat macam mana? Kita yang ada kemampuan, kita fikirlah apa yang kita boleh tolong, kan? Apa yang kita boleh bantu. Macam zaman Covid ni, ramai orang bagi sana bantuan, bagi sana bantuan. Orang yang beri bantuan tu, tuan-tuan rasa dia menyesal ke? Yang beri bantuan tu, puas hati dia. Puas hati bila dia boleh beri bantuan kepada orang. Puas hati. Itulah antara nikmat membantu orang. Nikmat membantu orang. Kita kalau boleh banyak-banyak, bagilah banyak-banyak, kan? Kalau kita tak boleh bagi banyak, bagilah sikit-sikit, tapi selalu. Tapi sekali-sekala bagi banyak-banyak, supaya kita masuk yang macam tadi tu, harta yang kita sayang ni, bagi banyak-banyak. Ini ustaz, kalau 1,000 ni boleh beli macam-macam ni. 1,000 ni boleh bagi ni, boleh bagi ni, down payment ni lah, down payment tu lah, kan? Pergilah bagi pula macam tu. Itu sekali-sekala lah, hari-hari botak kepala kita. Sekali-sekala. Yang biasa ni bagilah sikit-sikit, bagi sikit-sikit, nak ajar diri. Lepas tu ada orang dia jadikan panduan dalam keluarga dia, tiap-tiap hari sedekah. Kalau Ustaz Ismail Kamus pun ajar macam tu juga, tiap-tiap hari mesti sedekah. Dan Ustaz Ismail Kamus tu memang banyak dia bagi orang duit. Memang banyak bagi orang duit. Dia ajar tiap-tiap hari sedekah, mesti sedekah. Carilah macam mana pun sedekah. Tapi kita pun kadang tak ada disiplin, kan? Tapi kalau boleh buat macam tu bagus. Walaupun sikit, tak apa. Sebab dia jadi suatu amalan yang akan memupuk dalam jiwa kita perasaan nak beri pada orang. Yang sikit-sikit tu lama-lama kita jadi tak ada kesian dah dengan duit itu. Tak sayang dah dengan duit tu. Kita boleh bagi. Tak adalah bagi 1,000 sampai 3 minggu mimpi, kan? 1,000 dah habis lah bagi orang. Tak ada lah, kan? Lain kalau kena curi, RM1,000 kena curi. Orang tu macam mana dia? Mesti beza dengan orang yang sedekah tadi. 3 minggu duk fikir macam mana boleh kena curi, macam mana boleh hilang, kan? Tapi kalau sedekah dia tak fikir, dia fikir puas hati. Alhamdulillah. Pasal Allah mudahkan. Itu semua kerana Allah mudahkan. Allah mudahkan. Carilah peluang tuan-tuan kita untuk bersedekah. Cari peluang. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Soalan tak payahlah bagi soalan lambat habis, tak? Jadi cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua, dan kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.